Pernah tak anda tertanya-tanya jerawat yang tumbuh setempat? Kadang-kadang mungkin dekat dahi je, ada yang dekat pipi je, ada yang dekat hidung je, ada yang dekat rahang. Dia baik, kemudian dia datang balik kat rahang tu. Apakah puncanya jerawat yang tumbuh pada kawasan-kawasan tertentu ini? Dalam video kali ini kita nak bincangkan tentang punca yang boleh menjadi faktor kepada jerawat tumbuh pada kawasan wajah yang tertentu. Kita semua dah kenal dan faham, insya-Allah dah faham untuk penonton-penonton Glowy Girls, Glowy Guys channel ini yang biasa tengok video saya bila bincang tentang jerawat. Kita faham punca jerawat ni cukup mudah. Punca kepada jerawat ada 3, iaitu pori-pori yang tersumbat dengan minyak berlebihan dan hadirnya bakteria penyebab jerawat. Kalau hadirnya bakteria tu dah kritikal lah tu, sebab bakteria ni makanannya tadi minyak berlebihan tu. So overgrowth of bacteria ataupun bakteria yang berlebihan boleh menyebabkan jerawat tu menjadi lebih teruk ataupun kita panggil jerawat yang meradang. Jerawat yang tak meradang macam whitehead dengan blackhead tu, dia ada bakteria tapi dia tak banyak lagi. Ya, baik. So bila bincang tentang jerawat, kadang-kadang ada jerawat ini dia tumbuh pada tempat-tempat tertentu. Jadi dalam video ini saya nak bincangkan tentang perkara itu supaya anda boleh ambil langkah-langkah penjagaan yang khusus sekiranya ada jerawat pada kawasan-kawasan yang saya nyatakan. Jadi kita mulakan dengan kawasan pertama. Kawasan hairline ataupun kawasan hujung pada dahi ni, hujung rambut-rambut yang berada dekat dahi itu adalah kawasan yang memang terkenal dengan tumbuhnya jerawat. Untuk orang yang tertentu memang kawasan ini kawasan yang akan ada pengalaman tumbuh jerawat pada kawasan tersebut. So orang yang macam mana yang saya maksudkan? Pertama, mereka yang memakai topi. Kalau kerap pakai topi tu kadang-kadang ketat sangat. Friction atau pergerakan tu boleh menyebabkan jerawat. Boleh juga disebabkan kebersihan topi tersebutlah. Kalau kita sebut pasal topi ni untuk lelaki, mungkin wanita. Anak tudung pun sama juga. Kebersihan pada anak tudung tu, jangan ulang pakai anak tudung. Kebersihan anak tudung tu memang perlu dijaga untuk mengelakkan jerawat. Jangan malas nak cuci tau, ya. Kalau dah tersumbat pori-pori, confirm jerawat tu tumbuh. Satu lagi adalah kalau anda menggunakan produk penggayaan rambut. Minyak rambut ke untuk lelaki lah, pomade ke, hair gel ke, hair cream ke. Dan sekiranya anda berpeluh, peluh-peluh itu bila dia mengalir kat kawasan sini, lama kelamaan boleh menyebabkan pori-pori tersumbat juga sebab dia produk penggayaan rambut ni minyak. So it can clog the pore and cause acne. Ya. Yang lain contohnya kalau kita pakai makeup tak menyebabkan jerawat. Ini kajian ya, makeup yang tidak dibersihkan dengan sempurna dan menyumbat pori-pori itu penyebab jerawat. Jadi ada orang pakai makeup, pakai foundation tapi dia tak bersihkan betul-betul dekat hujung-hujung rambut ni, itu boleh menyebabkan jerawat. So apa perlu dibuat? Bila kita dah faham punca, senang kita nak cerita tentang rawatan. Cara untuk merawatnya adalah pencegahan lah. Pencegahan ini memerlukan tindakan seperti pastikan apa yang kita pakai itu bersih, topi, anak tudung, apa-apa yang berdekatan dengan atas rambut ni lah. Kalau orang bersukan tu dia pakai macam something yang to stop the hair from falling to the face, that kind of thing pun boleh juga menyebabkan jerawat kalau tak dibersihkan. So pastikan dia bersih. Kemudian kalau nak bersihkan makeup, iaitu bersih betul-betul. Satu lagi, kalau anda memakai produk penggayaan rambut, krim dan seumpamanya itu pun kena bersihkan betul-betul. So there's no shortcut to that ya. Cleanliness is always the best pencegahan, tindakan pencegahan yang sangat-sangat bagus kalau tak nak kulit berjerawat lah. Kawasan kedua dipanggil T-zone, iaitu kawasan dahi dan juga hidung. Kalau kita faham tentang kawasan T-zone ni berbanding kawasan lain pada wajah, kawasan T-zone ini mempunyai lebih banyak kelenjar minyak secara umumnya berbanding kawasan-kawasan yang lain. Oleh sebab itu, kalau kita stres, tidak cukup tidur, kulit tu jadi stres ya, akan mencetuskan jerawat. So, bila saya sebut mencetuskan, apa maksud dia? Dia bukan directly impact kepada jerawat tau. Mencetus ni bermakna kalau seseorang tu, mana-mana orang, kalau kita stres, kulit kita, kelenjar minyak dalam kulit kita tu akan menghasilkan lebih banyak minyak. Kalau kita rajin bersihkan dengan betul atau menjumpai produk untuk mengawal minyak tu yang betul, tak adalah jerawat.
Tapi kalau stres mencetuskan kelenjar minyak yang aktif, minyak berlebihan itu tidak dibersihkan dengan sempurna, maka jerawat boleh berlaku kerana minyak itu menyumbat pori-pori sebentar tadi. So kena faham istilah mencetus ini. So stress or fatigue, ya, malah ada banyak kajian menunjukkan kawasan T-zone ni selalunya berjerawat sebab kita jenis yang pegang kawasan tu, ya. Contohnya lah kita macam ada jenis setengah lelaki saya tengok dia suka betulkan rambut dia masukkan tangan dia dekat rambut dia macam ni. Oh, gitu kan. So daripada hidung dia dah sentuhkan macam tu kan. Tangan pula banyak bakteria, tak bersih. Sampailah benda tu dekat muka. So itu adalah punca kepada jerawat yang biasanya dekat kawasan T-zone. So apa nak buat? Tak payah nak kontrol handsome sangat. Tiup je. Tiup je. Macam guna tangan, ya. Ataupun satu lagi adalah tindakannya kawal stres kita. Saya faham dalam dunia sekarang ini stres ni memang banyak. Kalau stres tu kita boleh kawal, pada masa yang sama guna produk yang boleh mengurangkan minyak, mengawal minyak itu pun sangat bagus juga. So stay calm, at the same time stay consistent by taking care of your face dengan menggunakan produk yang boleh mengawal minyak. Kawasan ketiga yang popular tempat tumbuh jerawat juga adalah pipi. Ni pipi ni tang sini. Pipi. Ni tak termasuk, dagu tak termasuk, rahang tak termasuk. Kita cerita dulu bahagian pipi ni. Kalau saya ni bulat je pipi dia. So kenapa ada orang tumbuh jerawat kawasan pipi? Biasanya pertama, handphone. Itu memang popular lah, ya. Handphone kalau tak dibersihkan, tak cukup bersih, ya, kita pula kerap pakai letak dia dekat pipi, walaupun sekejap itu memungkinkan jerawat untuk tumbuh dekat kawasan tersebut. Kita pun faham macam mana kotornya handphone kita tu, kita je lah faham. Sebab kadang-kadang dia jatuh kat lantai, kita makan, kita letak ke tepi, serbuk-serbuk apa, saki-baki makanan kat situ, kita bercakap air liur kita tu kat situ. Dan ada juga jenis orang yang bawa handphone pergi toilet, main game. Oleh sebab itu, handphone itu tidak bersih. Malahan ada kajian menyebut dia, kekotoran pada handphone tu boleh, bakteria pada handphone lah, kekotoran kuman pada handphone tu lebih banyak daripada kuman yang berada pada mangkuk tandas. Bayangkan. Oleh sebab itu, apa perlu kita buat? Bersihkanlah handphone tu. Guna disinfektan, gunalah alkohol ataupun produk untuk membersihkan handphone. Memang wujud, senang je. Memang boleh dibeli, di online pun boleh beli sekarang ni. Satu lagi adalah sarung bantal. So bayangkan bila kita tidur kan, kita tak tidur je setempat, terlentang macam tu je. Kita ke kiri ke kanan, bergolek-golek. Kadang-kadang kita ambil bantal tu letak kat muka. Gitu kan. Tambah pula handphone yang tadi kotor tu terjatuh kat muka masa tengah malam-malam. Dapat package 2 dalam 1. Bantal tu tak cuci, handphone pun penuh dengan daki. Wah, pantun, ya. Jadi, dalam situasi ini memang ini isu kebersihan. Kebanyakan bila masuk ke bahagian pipi ni memang isu kebersihan. So, apa perlu dibuat? Senang sajalah. Kita kena fahamlah. Clean your handphone. If there's no point of bringing it to the toilet, no need to bring to the toilet, you know later on you kena pakai. If you are always on the phone, untuk orang yang bekerja, kadang-kadang berbisnes, if you are always on the phone, saya sangat suggestkan untuk cari Bluetooth punya earphone lah, supaya anda tak kena kekotoran daripada handphone tu tadi, ya. Bantal kena cuci seminggu sekali. Kalau prinsip saya seminggu sekali. Kalau prinsip mak saya 3 hari sekali. Begitulah, ya. So kebersihan ni separuh daripada iman kan. Gitu. Dan juga kebersihan boleh mencegah daripada jerawat tumbuh di pipi anda. Kawasan yang keempat iaitu kawasan rahang dan juga dagu. Now, this is a bit different. Kerana kawasan rahang dan dagu mengikut kajian memang dia ada berkaitan dengan hormon. Kebanyakan orang kalau dia ada jerawat kan dekat kawasan sini, dia macam a bit more severe, dia lebih teruk sedikit because of hormon. So hormon ini boleh lebih teruk berlakunya pada perempuan. Maklumlah kita ada kitaran bulanan yang berlaku. Stres pun boleh menyebabkan hormon berubah-ubah, ya. So it is more serious for ladies, especially kawasan sini. Dan juga dia juga boleh disebabkan oleh pemakanan. So whatever you eat, dia tak menyebabkan jerawat, tapi dia boleh mencetuskan sistem dalaman kita, dia boleh jadi tak stabil, your body can tend to be stressed, and itu mengaktifkan kelenjar minyak and juga menyumbang, mencetus kepada jerawat. Satu lagi adalah dari aspek kebersihan untuk wanita terutamanya,
anda yang menggunakan makeup sama ada dengan beauty blender tu ke, span tu ke, dengan berus tu ke, kalau tak dibersihkan kan kita sapu-sapu kawasan pipi, kawasan dagu ni, kawasan rahang ni sampai ke leher ni dengan produk-produk skincare, penjagaan kulit bukan skincare, produk makeup. Dan berus tu tak dibersihkan, itu memang boleh menjadi punca kritikal kepada jerawat kawasan sini. Dah lah hormon tak stabil, pakai pula benda yang dipenuhi dengan bakteria. Tak lain tak bukan, apa yang perlu dibuat adalah menjaga kebersihan. Benda yang boleh elak, kita elak ya. Contoh, jangan pakai beauty blender atau brush yang kotor. Bersihkanlah, rajin-rajin kena bersihkan. Pastikan stress level terjaga, pemakanan terjaga, terutama pada masa kitaran kita tu, hormon kita tu is a bit haywire lah kita panggil, tak tentu. So saya memahaminya. Pada masa yang sama, kita kan sama-sama wanita, glowy girl, saya understand you, but at the same time jangan dibiarkan macam tu sahaja. Spot treatment untuk semua kawasan yang saya sebutkan tadi, boleh pilih spot treatment. Spot treatment maksudnya rawatan yang tertumpu hanya pada kawasan yang mempunyai masalah saja. Boleh pilih spot treatment yang membantu menyelesaikan masalah pada kawasan-kawasan yang saya sebut tadi. Untuk kita pakai terutamanya sebelah malam ya. Acne patch pun boleh, spot treatment pun boleh. Cari bahan-bahan yang boleh bantu mengeringkan minyak yang berlebihan ataupun bunuh bakteria ataupun unclog your pore. So at the end of the day, skincare is still important in all of this situation kerana dia boleh mengurangkan masalah jerawat yang anda hadapi. So, pernah tak hadapi masalah berjerawat ni? Kalau pernah, bagi tahu di ruang komen kawasan mana yang anda pernah hadapinya dan apa cara anda menyelesaikannya. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk glowy girls dan glowy guys yang lain. Bye-bye. See you next time. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.